Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita masih membahas mengenai perilaku kaum Melayu Malaysia yang aneh. Kita tahu, kaum Melayu Malaysia rupanya cukup senang karena tim sepak bola mereka bisa menahan Korea Selatan dengan skor 3-3. Tapi justru inilah keanehan kaum Melayu Malaysia. Sekarang mereka kok berbangga-bangga sebagai bangsa Malaysia. Dan itu pun sepak bola Malaysia sebenarnya terpuruk karena tak lolos 16 besar. Berbangga atas tim Malaysia menjadi aneh karena sebagian besar Melayu Malaysia mengagung-agungkan bangsa Melayu, bukan bangsa Malaysia. Kalau konsisten, seharusnya Melayu Malaysia bikin tim sepak bola Melayu, atau Mahawangsa Melayu, atau tim sepak bola keturunan Nabi Ibrahim. Itulah anehnya pola pikir kaum Melayu Malaysia, terutama yang konservatif atau suka halusinasi. Biar lebih jelas, selama ini kaum Melayu Malaysia bisa dibagi dua, yakni kaum Melayu konservatif dan Melayu yang progresif. Kaum Melayu yang konservatif banyak memilih partai yang kini jadi oposisi. Nah, merekalah yang ingin membesar-besarkan bangsa Melayu, suka menyebut tanah Melayu dan gemar dongeng mengenai alam Melayu, suka mengklaim budaya dan bahasa Indonesia. Merekalah yang menganggap kaum Melayu Malaysia paling hebat, dan bahasa Melayu dituturkan 300 juta. Adapun kaum Melayu yang progresif lain lagi sikapnya. Mereka kebanyakan mendukung partai yang kini memerintah Malaysia. Mereka ingin membentuk bangsa Malaysia, mengembangkan bahasa dan budaya Malaysia, dan mungkin juga tak masalah bagi mereka untuk menggunakan bahasa Inggris. Intinya mereka jauh dari politik perkauman, dan kurang suka dengan ketuanan Melayu. Nah, saat ini tentu saja masa-masa yang paling sulit bagi kaum Melayu Malaysia yang konservatif. Mereka tak bisa mengklaim lagi bahasa Indonesia, sehingga bahasa Melayu Malaysia akan jadi bahasa kecil, bahkan bisa hilang. Mereka juga hilang kuasa karena partai pilihan mereka tidak memerintah. Secara ekonomi, kaum Melayu juga lebih miskin ketimbang kaum Cina di Malaysia. Dan pada dasarnya tanah Melayu yang mereka gembar-gemborkan sebenarnya sudah tiada. Yang ada sebenarnya tanah Malaysia. Jadi, situasi sekarang merupakan saat yang paling menyedihkan bagi kaum Melayu Malaysia yang konservatif. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak. Rafidah Aziz sebagai salah seorang pemimpin Melayu yang veteran dan juga rakyat Malaysia yang mungkin boleh menunjukkan apa yang dimaksudkan sebagai kita semua sebagai rakyat Malaysia dan juga orang Melayu yang progresif. Tuan-tuan dan puan-puan, pada satu daripada kutipan ataupun petikan yang dinyatakan di dalam akhbar, the coverage, beliau mengatakan dalam ucapan ini bahawa stop saying Malay first, tanah Melayu is no more, iaitu bahawa tanah Melayu ini sudah tiada lagi. Yang ada adalah Malaysia. Jadi kita kena ingat bahawa Tun Mahathir asyik mengungkit-ungkit bahawa negara ini hanya milik Melayu, bukan milik semua di antara kita. Jadi saya bacakan, beliau berkata Malays should stop identifying themselves by their race and accept that they live in a diverse nation. Jadi orang Melayu perlu mengingati bahawa kita sekarang tinggal di dalam sebuah negara nama dia Malaysia. Dan ia adalah sebuah negara yang berbilang kaum. Beza daripada apa Tun Mahathir kata, negara Malaysia ni bukan negara multicultural ataupun bukan negara berbilang kaum. Mana dia nak letak Sabah dan Sarawak tu saya pun tak tahu. Sambung beliau lagi, she reminded the Malays that they no longer live in tanah Melayu or Melaya, but were part of Malaysia, a multiracial country. I know politically some people don't want that. I'm a Malay first, they say. Where is your country? Tanah Melayu is no more. It's Malaysia now. Jadi di sini beliau menegaskan
bahawa ada orang yang kata I am Malay first. Jadi di sini kita tengok bahawa kita sebagai rakyat Malaysia perlu meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan yang lain kalau kita hendak hidup bersama. She said that Tanah Melayu eventually became Malaysia because their forefathers recognized that they belong to a nation of diverse people. Why do you want to emphasize your Malayness, Indianness or Chineseness? Jadi dia kata juga, for as long as you guys learn to tolerate, this is what's going to happen, yellow shirts against red shirts dan sebagainya. Jadi di sini dinyatakan bahawa nenek moyang kita semua telah mengenal pasti bahawa negara kita ini akan dijadikan negara yang berbilang kaum. Maka kita harus belajar hidup bersama-sama. Kalau tidak akan menjadi pertembungan antara baju merah dengan baju kuning dan macam-macam lagi, iaitu perselisihan perkauman. Selama ini pola pikir kaum Melayu yang konservatif memang sering dimanfaatkan oleh elit politik Melayu. Kaum Melayu yang suka dongeng itu seakan-akan terus disuguhi propaganda agar mereka tidak menyukai kaum Cina dan para pendatang. Tujuannya tentu agar tokoh atau partai politik tersebut mendapat kekuasaan. Itulah yang membuat politik perkauman sulit dihapus di Malaysia. Yuk kita lanjut lagi. Ini adalah ucapan yang penting, iaitu hormat. Hormat tu bukan dari sudut luaran kita senyum dan kata selamat pagi, tetapi dengan hati bahawa kita hormat ke semua rakyat Malaysia ini, dan kita faham bahawa ketaatan itu bukanlah hanya kepada pasport dan sebagainya. Jadi di sini dikatakan bahawa kita tidak perlu mempersoalkan ketaatan mana-mana kaum, kerana kesemua kaum ini telah pun menyumbang kepada pembangunan negara ini. Maka itu haruslah kita lihat bahawa ia adalah suatu ucapan yang boleh membawa kita untuk meneliti bagaimana kita hidup bersama. Jadi beliau sambung lagi bahawa no Malaysian citizen should be regarded as superior, and all must be given equal opportunity to improve their lives, have access to the best education, earn a better living and get their basic needs. Jadi sebagai seorang Melayu dan sebagai seorang Muslim, beliau menyatakan bahawa di dalam Malaysia ini kita tak boleh membeza-bezakan antara kaum dan agama. Siapa yang susah kita kena tolong. Kita kena bagi pendidikan kepada semua supaya mereka boleh berusaha untuk mendapat atau mengecap rezeki serta apa yang dapat diberikan oleh negara. Jadi di sini dikatakan bahawa janganlah kita kata kamu ni pendatang. Walaupun kita ni semua daripada satu tanah besar yang lain. Saya pun sendiri daripada Patani, dan ramai ada yang daripada Jawa dan juga ada yang daripada India. Walaupun tak nak mengaku, tapi ada juga yang kita lihat bahawa mereka ini daripada negara-negara lain. Tetapi ramai di antara kita telah pun dilahirkan di sini, maka kita tidak ada lagi negara yang kita kata negara yang kita boleh panggil selain daripada negara kita, Malaysia. Jadi beliau mengakhiri dalam satu ucapan itu bahawa kita tak boleh mengatakan kita ni kita, orang lain tu orang lain, lu gua. Jadi di sinilah kita apabila mendengar pemimpin atau ustaz yang selalu hendak membahagi-bahagikan kita antara kaum, atau membahagi-bahagikan antara kononnya kita ni lebih baik sebab kita ni orang Islam, kebongkakan sebegini atau takbur sebegini tidaklah diajar oleh Rasulullah SAW sepanjang yang saya tahu. Kita tak boleh nak tepuk dada kata kita ni makan makanan halal, pergi sembahyang selalu, maka kita ni garanti masuk syurga. Siapa yang boleh kata begitu adalah orang yang pembohong semata-mata.
tidak ada sesiapa yang boleh tahu apa yang akan diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena berbaik dengan semua orang. Maka daripada kita melaungkan ketuanan Melayu ataupun ketuanan kaum atau ketuanan agama, baiklah kita laungkan ketuanan Malaysia supaya nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai perpaduan antara pelbagai kaum, nilai-nilai inclusiveness, iaitu kita berasa kita ni bersama-sama ataupun berada di dalam keadaan satu sama lain, dan juga suatu keadaan sayang kepada negara dan juga sayang kepada bangsa Malaysia, maka kita akan menjadi rakyat dan juga manusia yang berjaya. Jadi itulah ucapan daripada seorang pemimpin veteran yang memberi banyak nasihat seperti apa yang telah saya siarkan di dalam video-video saya selepas ini ataupun sebelum ini, iaitu untuk kita menyedari bahawa kita adalah rakyat Malaysia, dan sebagai orang Melayu dan juga orang Islam, kita kena faham bahawa kita kena hidup bersama, hormat antara satu sama lain, dan kita jangan mempersoalkan ketaatan orang selagi mereka duduk, anak dia orang beranak di sini, ibu bapa mereka dikebumikan di sini, maka kita jangan soal ketaatan mereka, dan kita kena hormat dan kerjasama supaya kita bersama-sama membangunkan negara ini untuk kebaikan bersama dan juga anak-anak kita, cucu cicit kita semua. Begitulah guys, masalah politik perkauman di Malaysia. Kaum Melayu sudah seharusnya berusaha membentuk bangsa Malaysia dan mengembangkan kemalaysiaan dan bukannya kemelayuan. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.